Assalamualaikum. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan portfolio berkaitan tokoh Aminuddin Baki. Kami dari kumpulan 3 akan kumpulan 3. Ahli kumpulan terdiri daripada 5 orang iaitu Nur Syazwin binti Baharudin, Aisyah Chu binti Muhammad Ridwan, Ahmad Faris Hafizin bin Asnan, Muhammad Izzuddin bin Muhammad Rais dan saya Muhammad Amirul Afham bin Azman. Yang pertama kita akan menceritakan tentang biodata Aminuddin Baki. Nama penuh Aminuddin bin Baki dan dia dilahirkan pada tanggal 26 Januari 1926 di Kampung Batu Sembilan, Cemor, Perak. Bagi latar belakang pendidikan Aminuddin Baki pula, pada tahun 1932 hingga 1936, dia bersekolah Sekolah Melayu Cemor dan Sekolah Anderson Ipoh, iaitu sekolah Inggeris yang terbaik pada masa itu. Dan pada tahun 1942 hingga 1944, Aminuddin Baki bertugas sebagai jurubahasa di sebuah mahkamah di Ipoh. Dan pada tahun 1947 hingga 1951, dia menyambung pelajaran di Universiti Malaya, Singapura dan mendapat Bachelor of Arts dengan kepujian dalam bidang sejarah. Pada tahun 1953 hingga 1956, dia menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris. Dan pada tahun 1961 hingga 1963, Aminuddin Baki menjadi seorang Ketua Pelajar Negeri Sembilan dan Selangor serta Ketua Penasihat Pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dan Aminuddin Baki juga telah dianugerahkan sebagai Bapa Pendidikan Malaysia kerana jasa dan kecemerlangannya dalam mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini. Pada tanggal 24 Disember 1965, bersamaan 1 Ramadan 1385 Hijrah, beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir pada usia 39 tahun selepas solat asar di rumahnya. Saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Seterusnya saya akan membentangkan karier pendidikan Aminuddin Baki. Aminuddin Baki memulakan perjalanan zaman persekolahannya di Sekolah Melayu Cemor dan kemudiannya diteruskan ke Sekolah Anderson Ipoh, Perak. Beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya Singapura pada tahun 1947. Kecemerlangannya dalam pelajaran telah melayakkan diri beliau untuk menerima anugerah Queen's Scholarship dan seterusnya diiktiraf sebagai Queen's Fellow di Universiti London. Beliau juga pernah menjadi guru sambilan sementara menuntut pelajaran di Universiti Malaya di Sekolah Anglo-Malay Evening School Singapura di antara bulan Januari 1949 hingga 19 Mac 1951. Beliau mengambil pekerjaan sambilan sebagai guru bagi menimba pengalaman untuk mengajar anak-anak Melayu. Sebaik tamat sahaja pengajiannya di universiti, beliau terus berkhidmat mengajar di beberapa buah sekolah di tanah air, antaranya Sekolah Anderson dan Sekolah Inggeris Sultan Yusof di Batu Gajah pada tahun 1951 hingga 1952. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institusi Pendidikan Universiti London dengan Queen's Scholarship yang diperoleh dan meninggalkan Pulau Penang menaiki kapal pada Julai 1952. Aminuddin Baki berjaya memperoleh ijazah sarjana kaedah-kaedah dalam bidang pendidikan semasa beliau menuntut di Universiti London. Setelah pulang ke tanah air dengan sarjana daripada Universiti London, beliau ditawarkan jawatan pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Maling.
Beliau juga telah memperkenalkan sejarah Islam kepada pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran. Beliau juga telah menamatkan perkhidmatannya sebagai guru di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1957, 31 Ogos. Pada tanggal 1 September 1957, beliau telah diberi amanah untuk menggalas jawatan sebagai pegawai pelajaran atau lebih dikenali sebagai Junior Post di Kementerian Pelajaran. Dalam masa kurang setahun, beliau dipindahkan pula ke Negeri Sembilan bagi menggalas jawatan yang sama dan seterusnya dipindahkan ke Selangor sebagai Ketua Pegawai Pelajaran. Pada tahun 1961 pula, beliau diberi tanggungjawab untuk menyandang jawatan Ketua Penasihat Pelajaran pada usia 36 tahun dan tidak lama kemudian, beliau dilantik menjadi Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia yang dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan. Pada masa yang sama, beliau aktif dalam persatuan dan pertubuhan lain seperti Senat Universiti Malaya, Persatuan Al-Rahman, Persatuan Sejarah Tanah Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga telah mewujudkan Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran SPR, Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SPM. Aminuddin juga melubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 1963. Bukan sahaja hebat di pentas kerjaya, Aminuddin juga sangat aktif menyumbang idea dan fikiran dalam membantu persatuan-persatuan pelajar seperti Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung GPMS. Dalam pada itu, antara sumbangan lain Aminuddin Baki adalah memperkenalkan gerakan obor. Aminuddin Baki juga mempunyai cita-cita untuk menghambakan diri di bidang pendidikan dan berbakti kepada masyarakat apabila beliau telah diamanahkan sebagai orang terpenting dalam menyusun dan merombak pendidikan di negara ini. Beliau juga telah dilantik sebagai Ketua Penasihat Pelajaran. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau, Aminuddin tidak mengira kedudukan dan pangkat seseorang. Sebagai penyelidik dan perancang pelajaran, beliau menjadi ahli jawatan kuasa merancang pelajaran tinggi, jawatan pelajaran aneka jurusan dan beberapa badan lain yang berhubung rapat dengan pendidikan. Oleh itu, beliau telah dianggap sebagai perancang pelajaran yang berjaya bagi rantau ini. Pengiktirafan tersebut telah diberikan oleh pihak UNESCO sendiri. Khidmat dan jasa bakti beliau dalam beberapa bidang pelajaran. Beliau pernah dilantik menjadi Ketua Pelajaran di Negeri Sembilan dan kemudiannya menjadi Pegawai Kanan Pelajaran di Negeri Selangor. Seterusnya, giliran saya membentangkan berkenaan dengan sumbangan-sumbangan tokoh Aminuddin Bakri sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Antara sumbangan terbesar beliau adalah mencadang mewujudkan sekolah kebangsaan iaitu The National School of Malaya 1953 agar yang pertama dapat menggabungkan semua kaum dan bangsa di bawah satu bumbung yang sama. Kedua, Aminuddin Bakri sangat tidak bersetuju dengan sekolah vernakular yang terhasil daripada dasar pecah dan perintah pada zaman British dan ini menyebabkan wujudnya 5 jenis persekolahan iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil, Sekolah Vernakular Inggeris dan Sekolah Agama Madrasah. Ketiga, Aminuddin Bakri sangat optimis dengan penubuhan sekolah kebangsaan yang akan memberikan lebih banyak peluang kepada murid-murid pelbagai kaum dan keturunan untuk mengenali, mengetahui dan memahami persamaan serta perbezaan di antara satu sama lain sejak dari awal lagi melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Keempat, beliau percaya sekolah kebangsaan dapat menyatu padukan murid-murid untuk menjadi warga negara Tanah Melayu yang boleh hidup harmoni sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kelima, pembentukan kurikulum yang memenuhi keperluan semua masyarakat akan dapat membantu murid-murid ini belajar bekerjasama dan bermain bersama-sama. Keenam, beliau berpendapat untuk membentuk prinsip-prinsip kurikulum yang ideal bagi sebuah sekolah kebangsaan
mestilah berorientasikan tanah Melayu supaya dapat meningkatkan kefahaman antara budaya serta menuju ke arah melahirkan rakyat tanah Melayu yang boleh diterima di peringkat antarabangsa. Seterusnya, antara sumbangan lain yang dicurahkan oleh beliau ialah Penyata Razak dan Rahmat Talib. Yang pertama, British telah melantik Aminuddin Baki sebagai ahli jawatan kuasa bagi laporan Razak. Oleh itu, beliau bertanggungjawab di dalam menggubal laporan Razak kerana beliau telah mencadangkan satu memorandum on the suggested system of the national education kepada jawatan kuasa pelajaran 1956. Kedua, antara cadangan penting dalam penyata itu adalah menubuhkan sekolah rendah bahasa pengantar Melayu, sekolah rendah Inggeris, Tamil dan Cina. Seterusnya, menubuhkan sekolah menengah kebangsaan dan memastikan sukatan pelajaran yang sama di semua peringkat. Ketiga, adalah menyusun semua sistem perguruan persekutuan tanah Melayu dengan menyamai taraf kedudukan mereka. Dan akhir sekali, setiap penuntut mempunyai peluang yang sama maju tanpa mengira jenis sekolah yang dimasuki. Ketiga, beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa penting pelajaran iaitu Jawatan Kuasa Penyata Rahman Talib 1960. Beliau merupakan ahli jawatan kuasa perunding kerja guru yang merupakan salah satu daripada 5 jawatan kuasa yang dibentuk. Tujuan jawatan kuasa ini dibentuk adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan cadangan yang terkandung dalam laporan Razak 1956. Hasil daripada semakan Jawatan Kuasa Rahman Talib 1960, Jawatan Kuasa telah melaporkan bahawa sebahagian syur dan cadangan laporan Razak telah dilaksanakan dengan baik dan tidak mempunyai sebarang masalah. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan slide ini kepada pembentangan seterusnya. Sumbangan ketiga Aminuddin Baki ialah Penyata Aminuddin Baki. Selepas tahun Aminuddin Baki dilantik sebagai Ketua Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, beliau telah memperkenalkan satu jawatan kuasa pelajaran kebangsaan iaitu Penyata Aminuddin Baki 1960. Jawatan kuasa ini mempunyai 9 anggota di mana Aminuddin Baki merupakan ketua. Jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk menyiasat beberapa perkara. Antaranya ialah sebab-sebab keputusan peperiksaan masuk ke sekolah menengah lemah dan mencari jalan mengatasinya. Seterusnya ialah sebab-sebab sedikitnya bilangan murid-murid sekolah kebangsaan yang masuk peperiksaan sekolah menengah. Di samping itu, kelemahan keputusan peperiksaan murid-murid Melayu di dalam peperiksaan sijil rendah pelajaran dan cara-cara untuk mengatasinya. Aminuddin Baki juga seorang yang cakna dengan masalah-masalah murid. Beliau telah mencadangkan 12 cadangan kepada kerajaan tentang kemunduran anak-anak Melayu ini dalam Penyata Kelemahan Pelajaran Melayu Aminuddin Baki. Antara masalah-masalah yang dikenal pasti adalah kesesuaian bentuk soalan di dalam peperiksaan, masalah dan sikap guru, kemantapan latihan perguruan, pelaksanaan kaedah pengajaran, hubungan guru-guru dan ibu bapa, serta kemudahan fizikal di sekolah-sekolah. Setelah mengeluarkan masalah-masalah, Aminuddin datangkan sekali cadangan penyelesaian masalah-masalah yang berlaku. Antaranya menyentuh masalah penempatan guru-guru yang terlatih, menarik kesedaran ibu bapa supaya menyedari peranan dalam pembelajaran anak-anak mereka, dan pentadbiran diminta mempertingkatkan aspek pengurusan sekolah. Seterusnya, antara sumbangan lain Aminuddin Baki adalah memperkenalkan Gerakan Obor. Program ini diperkenalkan selepas 3 tahun beliau menjadi Ketua Penasihat Pelajaran Kerajaan Malaysia. Gerakan ini merupakan siri ceramah beliau yang pertama hingga ketiga di mana Aminuddin menyuntik semangat kepada anak bangsa supaya terus gigih berjuang dalam memajukan pelajaran dan terus mengejar ilmu. Selain semangat dan azam yang tinggi daripada anak bangsa, Aminuddin menegaskan bahawa kerajaan akan membantu mereka dari segi pemberian beasiswa kepada para pelajar, menyediakan asrama kepada para guru dan pelajar serta bantuan peralatan untuk belajar. Selain itu, kesediaan ibu bapa untuk berkorban juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk memajukan anak bangsa. Sumbangan Aminuddin yang terakhir ialah buku-buku sekolah rendah dan sekolah menengah.
Buku-buku sekolah rendah dan menengah mempunyai masalah apabila sistem persekolahan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Masalah yang dihadapi adalah penggunaan buku-buku pelajaran yang kurang sesuai dan tidak mencukupi, kekurangan bahan-bahan bacaan kepada guru dan murid. Menurutnya lagi, masalah untuk mendapatkan buku pelajaran yang sesuai timbul dari segi masalah yang berhubung dengan isi buku, bahasa dan teknik. Beliau berpendapat terdapat dua masalah yang wujud pada buku-buku sekolah, iaitu dari segi isi sama ada isi kandungan terlalu tinggi kepada kecerdasan dan kebolehan murid ataupun kandungan isi buku yang digunakan telah basi dan tidak sesuai dengan zaman ini. Selain itu, terdapat juga kandungan buku yang sudah tidak betul dan tidak sesuai serta perlu diperbaiki. Beliau menegaskan yang buku-buku mengandungi isi-isi sebegini akan menimbulkan masalah dalam menerapkan aspek-aspek seperti sasiah sikap dan kebudayaan kepada murid-murid. Selain daripada masalah isi, bahasa dan teknik, ianya juga berkaitan dengan masalah ketiadaan buku dalam beberapa pelajaran, kekurangan buku tambahan dan semakan serta kekurangan buku kepada semua murid. Murid-murid terpaksa berkongsi buku pelajaran dan tiada buku rujukan apabila mereka berada di rumah. Hal ini akan menimbulkan rasa jemu dan bosan dalam pelajaran. Aminuddin menegaskan bahawa walaupun masalah ini dilihat sebagai masalah yang kecil, tetapi ia mempunyai impak yang besar terhadap proses pembelajaran anak-anak. Apa yang dapat kita simpulkan daripada tugasan ni ialah ketokohan dan kegigihan Aminuddin Baki dalam memperjuangkan nasib pelajar-pelajar Melayu dari segi pelajaran dan meningkatkan martabat bangsa sendiri perlulah dikagumi. Yang kedua, niat murni Aminuddin Baki perlu dicontohi bagi melahirkan satu semangat yang tinggi kepada pelajar-pelajar untuk berjaya dan meningkatkan status negara. Yang ketiga, cetusan idea-idea beliau yang telah banyak menyumbang kepada dasar pelajaran kebangsaan perlu diambil berat dan dijadikan panduan masa hadapan. Dan yang terakhir, sifat kepimpinan beliau yang amanah serta bertanggungjawab haruslah dicontohi oleh seseorang pemimpin dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi. Itu sahaja, sekian, terima kasih.